Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke kelas Pra 5 tahun SK Rawang. Mari kita belajar bersama Cikgu Aulia. Assalamualaikum. Saya ialah Zahratul Aulia binti Mohtar. Saya pelajar OUM. Sedang mengikuti pengajian Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Awal Kanak-kanak. Kini saya berada di semester 3 untuk menyelesaikan tugasan saya di semester 3 iaitu HBEC 1903 Pedagogi in Early Childhood Education and Care. Saya perlu mendemonstrasikan pengajaran mengikut kaedah pedagogi yang telah saya pilih. Untuk pengetahuan, saya telah memilih pendekatan kecerdasan pelbagai. Okey, mari bersama-sama Cikgu Aulia kita meneroka ke alam haiwan. Okay. Dengan merujuk ke SPK, saya telah memilih tunjang sains dan teknologi. Okay. Standard kandungan yang saya pilih ialah SA 3.3 iaitu membuat penerokaan ke atas haiwan. Standard pembelajarannya ialah SA 3.3.4 memerhati dan meniru pergerakan haiwan. Saya telah menyediakan satu pembelajaran yang menarik untuk murid-murid saya. Okay. Untuk hasil pembelajaran, pada akhir pengajaran saya telah mensasarkan apakah objektif yang perlu anak murid cari capai. Pada akhir pengajaran, murid-murid saya akan dapat mengenal 6 cara haiwan bergerak. Yang kedua, murid akan dapat membezakan setiap pergerakan haiwan. Dan yang ketiga, mereka dapat meniru dan membuat gaya cara haiwan bergerak. Okay, di akhir pengajaran tadi, saya secara lisan, murid-murid saya dapat menyatakan bagaimana haiwan itu bergerak. Cara-cara haiwan bergerak ialah melalui terbang, berjalan, berlari, berenang, merangkak dan melompat. Okey, saya telah menyediakan bahan-bahan yang sesuai untuk proses pembelajaran ini. Okey, ini ialah bahan-bahan yang telah saya sediakan. Saya telah menyediakan 6 keping gambar yang mewakili 6 jenis pergerakan haiwan. Okey, yang kedua, saya gunakan sebuah dadu yang besar. Saya telah dadu ini saya akan tampal gambar haiwan pada setiap permukaan dadu. Jadi 6 permukaan dadu ada 6 gambar haiwan yang telah saya tampal. Okey, saya akan gunakan dadu ini ketika langkah pembelajaran aktiviti bersama murid. Okey, seterusnya saya menggunakan kertas A4 yang saya akan buat lipatan dengan menggunakan kertas yang bersaiz segi 4 sama. Tetapi saya hanya perlukan lipatan dan lipatan lagi sekali. Saya hanya menggunakan kertas yang bersaiz ini sahaja. Okey, jadi apa yang saya akan lakukan bersama aktiviti murid ialah saya akan membimbing murid membuat lipatan origami mudah iaitu yang bertajuk terbang burung terbang. Okey. Dan di dalam kelas murid akan bermain bersama-sama. Untuk memudahkan aktiviti ini berjalan dengan lancar, saya telah menyediakan semua bahan-bahan ini untuk semua murid saya. Jadi murid tidak perlu menggunakan gunting. Seterusnya, okey, domain yang telah saya sepadukan ialah tunjang kerohanian, tunjang fizikal dan tunjang komunikasi. Untuk tunjang kerohanian sangat mudah saya jelaskan kepada murid kerana semua murid saya beragama Islam. Jadi saya akan jelaskan kepada mereka Allah telah mencipta semua hidupan di bumi. Allah telah ciptakan semua manusia, haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan. Jadi sebagai seorang hamba-Nya, kita perlu rasa bersyukur kerana setiap hari kita dapat bernafas dengan baik, kita dapat bergerak ke mana-mana. Jadi
saya akan menerapkan agar murid rasa bersyukur. Bagaimana cara untuk melahirkan rasa syukur kita ialah jangan buang sampah merata-rata, jagalah kebersihan, jangan rosakkan pokok-pokok yang ada. Okey, jadi seterusnya saya sepadukan lagi dengan tunjang fizikal, iaitu saya membuat sesi pengajaran hari ini di luar kelas. Saya berada di bawah pokok di tepi padang. Kawasan yang luas untuk memudahkan murid membuat pergerakan simulasi cara haiwan bergerak. Kemudian saya turut menyelitkan tunjang komunikasi, iaitu murid dapat berbahasa secara lisan bersama rakan-rakan dan guru. Secara lisan juga murid akan menjawab soalan-soalan saya seperti cara-cara haiwan bergerak, apa haiwan yang kamu tahu. Okey, jadi seterusnya saya turut menggabung jalinkan seni dan kreativiti, motor halus dan amalan nilai murni. Okay. Untuk seni dan kreatif, saya akan meminta murid melukis atau mewarnakan, mewarna pada permukaan badan burung ini. Jadi, untuk motor halusnya, saya akan membimbing murid melipat dan juga menggunakan gam untuk menampal kepala burung. Okay, seterusnya, saya tetap akan menerapkan nilai-nilai murni yang baik kepada murid saya seperti bekerjasama bersama rakan-rakan ketika membuat pergerakan dan mendengar arahan guru. Okay, seterusnya, untuk aktiviti pembelajaran, saya menggunakan set induksi iaitu memerhati sekeliling dan menyatakan haiwan yang berkemungkinan ada di padang. Saya menjalankan proses pembelajaran ini di luar kelas. Jadi, saya akan meminta murid menyatakan secara lisan apakah haiwan-haiwan yang dapat kamu lihat di sekelilingnya. Okey, jadi sekiranya murid tidak dapat memberi jawapan, saya akan memberi dan membimbing murid untuk mendapatkan jawapan yang sepatutnya. Okay, di peringkat perkembangan ataupun pengetahuan, murid akan menyebut nama haiwan yang saya tunjukkan dan soal jawab selepas itu ialah bagaimanakah haiwan yang kamu sebut ini bergerak. Jadi saya akan membimbing murid dan merangsang mereka untuk menyatakan cara haiwan itu bergerak. Kemudian di peringkat perkembangan yang kedua, saya telah memilih aktiviti berkumpulan dengan menggunakan dadu besar itu. Jadi secara berkumpulan, murid akan membuat simulasi dan meniru pergerakan haiwan. Dan akhir sekali, seperti yang telah saya nyatakan tadi, di peringkat penutup, mereka akan bersama-sama dengan saya membuat origami mudah, melipat kertas untuk membentuk burung dan bermain terbang burung terbang. Seterusnya di peringkat saya akan jelaskan sejauh manakah pendekatan yang saya pilih ini dapat membantu pembelajaran dan perkembangan murid, terutamanya kanak-kanak prasekolah. Okay, pendekatan yang saya pilih iaitu pendekatan kecerdasan pelbagai sangat sesuai digunakan oleh guru. Pendekatan ini telah digunakan oleh negara-negara yang telah maju iaitu di Amerika Syarikat, Kanada, Australia dan juga United Kingdom. Okay. Menurut kajian, dengan menggunakan teori ini, pencapaian pelajaran pelajar-pelajar di sana meningkat. Okay. Sebagai seorang guru, saya sangat menyokong pendekatan ini kerana berdasarkan perancangan yang telah saya buat, saya telah merangka perancangan berdasarkan kecerdasan murid-murid saya. Untuk pembelajaran hari ini, saya telah menggabungkan kecerdasan naturalis, kinestetik dan juga interpersonal. Okay, saya telah membawa murid belajar di luar kelas untuk lebih dekat dengan alam sekitar. Dan di ruangan, saya telah menyediakan ruangan yang sangat luas untuk murid
bebas bergerak, menggayakan aktiviti, menggayakan cara haiwan bergerak. Okay, dari segi interpersonal, saya membimbing murid dan saya menggalakkan mereka supaya berkomunikasi antara satu sama lain secara rakan-rakan dan juga ketua kumpulan mereka, murid-murid bersama guru. Okay, jadi selain daripada itu, saya akan turut menyelitkan pendekatan muzik. Dan sekiranya masih ada masa selepas membuat aktiviti terbang burung terbang, saya akan menyanyikan lagu Gajah di Hutan. Okey, itu adalah pendekatan penerangan daripada saya tentang pendekatan yang telah saya pilih. Okay, itu sahaja untuk penerangan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.